Assalamualaikum. Haru no? Okay, first of all, macam mana kami nak cakap untuk semua yang mana baru mai IG kami ni, yang baru kenal kami mohon kalau nak tengok video ni, tengok daripada mula sampai habis. Kami cuba sedaya upaya untuk record secepat mungkin supaya tak panjang sangat video ni. Okay? Alright, apa yang berlaku Sabtu lepas tu, kami tak sangka nak jadi terlampau besar, yang mana ramai sangat rakyat Malaysia dan orang luar yang mempunyai pengalaman yang boleh dikatakan agak negatif dengan polis bantuan ataupun pihak-pihak lain, anggota beruniform. Okey, kami tak sangka sebenarnya. Okey, pengalaman ni bukan kali pertama berlaku pada kami dan suami kami. Sebenarnya dah banyak kali juga. Okey, saya cuba nak huraikan sebaik mungkin sebab saya faham ada pihak lain yang tidak faham bila dia dengar video ni. Mungkin agaknya dia dengar daripada orang perseorangan sampai dia tak tengok video kami sampai habis. Kalau sekalipun dia tengok, dia mungkin dia bukan follower kami, dia tak kenal kami siapa. Mungkin pun kalau dia tengok dengan fikiran dia yang dia buat judgement, prejudge lah, yang dia ingat kami background artis, kami perlukan layanan yang macam ni. Okey, satu. Keduanya, bila orang dengar Nurul ada kes-kes macam ni, depa tengok tak habis, dengar orang cakap, depa komen mengikut depa punya pemahaman daripada orang yang sampaikan. Okey, satu, kami selalu cakap kalau nak dengar apa-apa berita, ambil daripada sumber yang utama. Dengar daripada sumber utama, fahamkan, lepas tu baru komen. Okey, itu pesanan kami. Kami tak boleh kontrol orang punya pemikiran. Sama juga kami tak boleh kontrol sikap orang. Kami boleh kontrol sikap kami, dan kita boleh kontrol sikap kita. Yang bezakan kita adalah sikap kita. Video tu dibuat atas satu situasi yang mana dalam situasi yang kami suami isteri pun agak emosi, mak bapak nak balik, tapi tidaklah emosi yang negatif. Sedih, mak bapak nak balik, umur 80, kami dah stay sama-sama lama. Lepas tu kami pun memang kami faham dalam keadaan yang sekarang ni ada banyak sangat undang-undang yang dibuat, yang digariskan untuk kita menjaga diri kita supaya kita tak merebakkan lagi wabak COVID. Ini kita faham. Semua kena faham dengan undang-undang. Okay? Jadi kami suami isteri memang faham, mak bapak kami pun faham. Memang standby betul-betul, ikut SOP yang digariskan. Mana-mana kami nak pergi, keluar pintu rumah je ikut SOP yang mana KKM cakap kena buat. Satu. Kedua, bila sampai tu ni kami cerita situasinya keadaan kami memang semua tenang. Sampai kat gate tu seperti biasa, supermarket pun, shopping mall pun memang ada polis bantuan menjaga, ataupun security guard mall mana-mana ke memang ada kat depan tu untuk jaga, cek suhu kita, tulis detail kita, untuk kita scan barcode dan sebagainya. So dalam fikiran kami sama juga di airport. Tak kisah undang-undang, dalam keadaan pandemik macam ni memang okey, ni dah jadi perkara biasa. Jadi bila sampai tu ditegur oleh seorang pegawai yang mana saya sebut Puan Farina, bagi salam, senyuman manis. Kami pakai mask siapa mana nak perasan siapa belakang mask tu kan. So saya puji Puan Farina ni sebab dia tak tahu siapa yang di belakang mask tu, tapi dia dengan manis senyumannya, dengan berkata bagi salam, minta tiket berapa orang penumpang. Dia baru nak cakap, pak, dipotong oleh hamba Allah yang saya sebutkan yang dalam video. Satu disclaimer, kalau saya nak orang kata apa, nak tunjukkan keaiban orang lain, nak buka aib, saya sebut nama siapa orang tu. Tapi saya tak mau sebut nama. Biar bahagian atasan dia, biar company itu saja yang tahu. Malaysian Airport tahu, sudahlah. Buat apa kita nak habaq kat public lain? Orang ni pun ada saudara mara, ada anak bini, betul tak? Itu kalau kita nak buka aib, itu logiknya. Itu common sense.
yang perlu kita ada. Kita kena fikir sebelum kita cakap awak nak buka aib orang. Sebab ada yang hantar mesej kata kami lagu tu. Kami tak buka aib. Pasal apa kami tegur Puan Farina? Tegur pula. Pasal apa kami sebut nama Puan Farina? Sebab dia berlaku baik. Kita nak tunjuk yang baik aja, yang orang bersikap baik, yang bersopan. Kita tak mahu orang yang tak bersopan yang sebenarnya. Saya kami cerita, okey? Habiskan dulu situasi tu. So situasi tu bila dia potong cakap dengan nada yang tinggi oleh hamba Allah ni tadi, kami ni tak expect, kami terkejut, kami terfikir jadi krik-krik saat tu. Kami tengok lelaki kami, kita tengok mak bapak mentua kami, mak bapak mentua kami lagilah krik sebab dia pun tak faham bahasa kan, tak faham English pun. So kami rasa macam awak dia ni cakap ni. Kami pula dalam situasi kalau orang main bam macam tu, kalau cakap agak kasar ke apa ke, kami memang jadi macam terkedusat. Sebab kita tak pernah berfikir nak cakap kasar dengan orang kan. So bila orang kasar kita jadi macam hang pasal apa? Macam tu kan. So nada dia sangat tinggi, bagi terus arahan, penumpang saja boleh masuk. Penumpang saja boleh masuk, yang lain tinggal kat luar, tak boleh hantar. So, okey. Apa salahnya kalau kata, okey cik, berapa orang penumpang? Macam Cik Farida tadi kita kata 2. Dia baru nak explain orang ni masuk kan. Apa salahnya kalau yang cik in charge ni berkata, okey 2 orang penumpang. Lepas tu suami saya kata, macam mana mereka ni saja nak masuk? Mereka ni tak cakap orang putih. Okey, laki kami kata, how they want to go in? They don't speak English. Macam tu lah bunyi laki kami. Lepas tu dia bam lagi, dia kata oh tak boleh. Instead of nak cakap macam tu, boleh kata cik, dengan pandemik yang macam ni, kita lah ni ada undang-undang kat sini yang kita nak hanya penumpang. Kalau ni okey orang tua, logiknya common sense. Okey orang tua cakap orang putih tak? Sebab mereka ni orang putih kan. Orang putih bukan orang putih semua cakap English. Ada daripada Amsterdam, ada daripada yang cakap Portugis dan sebagainya. Nampak je orang putih kan. So dia boleh bertanya, dia kata boleh bertanya macam tu, cakap orang putih tak? Tak boleh cakap orang putih. Okey. So kena ada seorang lah iring, lagi pula orang tua. Sebenarnya kelonggaran boleh bagi kot untuk orang tua kan. So bila cakap English dia kata seorang ni boleh masuk. Okey, seorang boleh masuk. So kami cuba kontrolkan emosi tu. Yang lelaki ni mak bapak dia nak balik kan. Yang dia kata kat kami, dan you masuk lah sebab you cakap Melayu, yang kat kaunter tu ramai Melayu. Dia kata kami ni jadi macam okey tak apa. So bila dah habis dah buat, lepas tu Cik Farina dia kata tak apa, buat keputusan dulu, discuss dulu. Dia kata macam tu. So kami pun dah discuss. Yang tadi yang cakap tinggi suara ni pun belah keluar daripada situ, daripada table tu, tak tahu dia pergi mana. Agaknya dia feel bad kot, dia bercakap suara tinggi. Lepas tu baru kami buka mask kami. Kami buka mask kami. Sebab dia bercakap dengan Eric masa mula tu, agaknya baru dia nampak kami kot kan. Lepas tu kami pun tak expect lah semua orang kenal kami. Aku bukannya famous mana pun, bukannya Siti Nurhaliza kan. Lepas tu Cik Farina ni pun explain. Dia kata minta maaf lah. Dia kata in charge kami tu memang cakap macam tu, suara tinggi sikit. Dia kata macam tu. Kadang-kadang memang tak selesa. Dia kata so dia kata tak apalah, masuk cik, masuklah. Tinggal suami kat sini. So kami pun masuklah. So suami, dan pada kami nak masuk tu, lelaki kan encik ni pun in charge masuk balik. Yang suami saya pun kata kat dia, Cik kasar cik cakap tadi tu. Cik sangat tak bersopan. You are very rude. You boleh cakap cara elok, you boleh explain apa undang-undang lah ni dekat airport. So kita pun faham. So kami duduk sama dengan lelaki kami takut jadi isu lain kan. Kami kata sabar, tak apa, kita tahu macam mana nak buat, tak apalah. Nanti kita ni lah, kami pun ada juga kawan-kawan yang kami kenal kat airport. Siapa-siapa boleh je kalau kata kami nak ni kan. Lepas tu masuk kat dalam emosi kita yang sedih ni kan. Kita pun geram juga, lelaki kami tak boleh hantar mak bapak dia balik kan. Sedih lah, lama kot mak bapak tu tahun ni kan. So kami rasa kami perlu tegur. Kami buat video tu. Tegur tu untuk sikap, untuk sopan. Sebagai penyanyi, kami pun dalam bidang servis nah. Dalam bidang servis ni memang kadang-kadang kita jumpa macam-macam orang. Kita faham dalam keadaan pandemik ni semua orang stres. Kami stres, tapi stres kami tu kuranglah sikit.
sebab tak ada stres yang melibatkan kewangan, tak ada stres yang melibatkan hal cuti atau apa. Sebab kami bekerja sendiri, alhamdulillah, rezeki alhamdulillah. Kami faham orang lain yang bertugas tu tak ada masa berehat. Mungkin juga masalah kewangan yang tiba-tiba bil air api naik sebab ada rumah kan sebelum ni. Mungkin masalah kewangan, masalah tu, masalah ni, emosi dia pun terganggu. Kita faham. Tetapi yang membezakan kita adalah sikap kita, macam mana kita handle situasi kita. Mungkin kami beremosi, kami buat video tu, tapi kami rasa kami tak maki, kami tak sebut nama dan buka aib. Tak. Kami tegur pasal sikap. Orang yang tak boleh ditegur ni sebenarnya orang yang tertutup fikiran dia. Yang dia rasa dia dah tahu semua. Kami pun tak tahu semua. Kami tak kisah orang tegur kami cakap, Nurul, I think kan you jangan ini. Itu pendapat dia nak tegur kami. Apa salahnya? Cakap je lah, thank you so much. Ada benda kita tak nampak, orang lain yang nampak. Yang membezakan kita adalah sikap kita, kesopanan kita. Kalau tidak, tak ada lah dalam rukun negara kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan. Itu ideologi negara kita. Orang suka Malaysia sebab kita sopan. Kami lepas video tu punya ramai orang hantar DM kat kami. Kami tahu dekat komen pun macam-macam komen. Ada negatif, ada yang positif, ada yang bagi tahu pengalaman masing-masing. Dan yang DM kami cakap pengalaman macam-macam. Dan kami tak sangka lebih daripada 90% rakyat Malaysia punyai masalah yang macam ni. Kalaulah kami ni jenis nak komplain, nak cerita jahat orang je, bukan kali pertama kami lalui perkara ni. Kat KLIA 2 tu lagi teruk. Tapi tu dengan immigration. Tapi kami tak pernah cakap. Yang silapnya kita ni, kita kena bersopan, kita fikir, oh, untuk orang yang ada-ada. Sopan tu tak perlu untuk orang yang tak ada. Salah. Kita bersopan, kita nak buat baik pada semua orang. Bukan pada seorang, bukan pada VIP, bukan pada selebriti, bukan pada ni. Sopan tu untuk semua orang. Kami lihat manusia macam tu, kami tak kira apa bangsa. Kami tengok semua orang perlu kita buat baik, semua orang perlu kita bersopan. Itu kamilah, fahaman kami. Sebab kami, background kami dibesarkan dalam kampung, ada Cina, ada Hindu, ada Melayu. Kami dah biasa bercampur semua. Kami nampak semua manusia sama. Sebab tak ada siapa pun yang perfect. Sebab kita kena belajar. Bila tak perfect tu, kita kena sentiasa belajar. Selagi hidup tak berhenti daripada belajar. Tak kira lah kita umur berapa pun, 70 ke 80, selagi bernyawa, tiap-tiap hari adalah proses pelajaran. Kami berlaku hal ni pun kami belajar juga. Kami tak expect nak jadi viral besar macam ni. Kami tak expect nak bagi kesan pada beberapa orang yang dah mengalami perkara yang sama. Kami tak expect orang main nak maki kami, sebab kami tegur pasal sopan. Bukan kami tegur untuk, oh, yalah hang ni artis nak VVIP ke, orang tu nak kena layan ramai orang. Tahu tak, kat airport tu, kami boleh kira berapa ramai penumpang. Flight 4 je hari Sabtu tu. Dan tak ada orang. Yang ramai kat situ tahu tak siapa? Yang jaga airport, yang bersihkan airport. Yang bestnya, kami bila dah lepas kejadian tu, kami duduk tunggu kaunter buka dengan mak pak mentua kami. Seorang kakak ni, orang Melayu kita, dengan beberapa India dengan dia, lalu depan kami, tengok pak mak mentua kami, dia tak nampak kami. Kita pula pakai mask kan, nampak mak pak mentua kami, dia pun tak tahu siapa. Say hello, how are you sir? Itu sikap orang yang baik, yang bersopan. Tak kira apa background. Kami tak kata semua polis bantuan tu tak okey. Kami tak kata semua polis tak okey. Satu cerita lagi, masa PKP, hanya satu kereta dibenarkan satu orang untuk beli barang kat supermarket, betul? Kami lalu balik daripada Intermark Jalan Ampang. Setiap polis yang ada tang tu berhenti tengok pergi mana cik, bagi salam, cakap elok-elok. Tak pernah seorang pun cakap kasar. Cuma masa tu kami tak boleh nak buat video. Ada satu video je terlepas masa kami nak pergi hospital Glen Eagle tu kan. Lepas tu kena berhenti, tak boleh buat video sebab kita tak mau cakap kat mana ada roadblock kan. So bila dah cakap tak boleh buat roadblock tu, satu hari kami balik daripada Intermark. Seorang gadis ni, perempuan beruniform polis. Ya Allah, kami terkejut. Kami terketak rasa macam, aku nak ambil telefon, nak record dia ni, bagusnya. Assalamualaikum, how are you ma'am? Cakap English nombor 1 lagu ni.
Ramai yang baik. Okey, yang kata yang tak sopan ni bukan mereka tak baik. Satu, mungkin daripada isu stres. Semua orang stres lah ni. Stres. Kita tak boleh kawal keadaan situasi ni, tapi kita boleh kawal diri kita. Satu. Kedua, apa aku nak cakap dah, lupa pula dah. Pasal tak semua orang yang tak bersopan ni pasal dia stres. Kedua, mungkin juga pasal dia dah dibesarkan macam tu. Jenis cakap suara tinggi. Jenis yang pada dia rasa macam aku macam ni, dah biasa macam ni. Faham lah, tak faham sudahlah. Itu kita dalam keluarga kita. Kalau kita dah dibesarkan cara cakap kuat, cakap nada tinggi, family kita je faham. Orang kat dunia luar tu lain. Kita kat dunia ni hidup dengan manusia. Kita tak hidup dengan harimau, kita tak hidup dengan singa. Kita bukan bercakap dengan ayam dengan itik. Kita cakap dengan manusia lain. So, kalau kita jenis cakap nada tinggi, keluar-luar bekerja tu, kita kenalah tahu apa. Dan tak boleh juga jadi dua karakter. Kita kena belajarlah perbaiki diri kita. So, untuk yang tak faham video kami, yang tak faham cerita, dengar-dengar lepas tu nak post dekat Facebook dengan kata kat kami macam-macam, tak apa, you all tak kenal. Fan kami yang mana follow kami, mereka tahu kami siapa. Mereka tahu apa kami selalu letakkan kat social media. Yang tak tahu tu Tok Sah mai lah. Tok Sah ambil tahu lah. Kalau dah tak suka, mai pun ambil tahu apa. Especially Cik Alif Kal tu, Muhammad Alif Kal, sedap bahasa. Dia letak dekat dia punya Facebook. Awat, social media ni memang kita boleh hide belakang telefon, belakang komputer. Esok kat akhirat hang nak cari nak pi menyorok tang mana? Kita semua nak mati. Kan? So nak menyorok tang mana? Kalau kami tak maafkan, mailah cari kami nah. Kalau tak faham, Tok Sah duk komen. Fahamkan dulu. Tok Sah kata ke orang. Kalau rasa benda tu tak mau, hampa dah banyak isu dah dalam kepala, rasa macam tak mau tengok bagi habis, tak usah tengok. Settlekan isu sendiri dulu. Yang nak main melepaskan geram hampa punya masalah diri kat orang lain tu pasal apa? Tu je lah kami nak tegur. Ingat, kami tak marah undang-undang. Undang-undang dalam pandemik ni untuk jaga kita. SOP yang disusun tu untuk jaga kita. Undang-undang kita kena ikut, tapi tolonglah bersopan. Semua orang, baik kita rakyat biasa ni dan juga orang yang bekerja, yang anggota. Sopan letak dulu, sebab orang sayang kita dengan sopan, dengan sikap kita. Orang suka kita dengan sikap kita. Orang hormat kita dengan sikap kita. Mailah orang kasak lagu mana, cakap kurang ajar pun, kalau kita bersopan dia jadi malu, dia jadi tunduk. Kalau ada isu, settle isu. Situasi ni kita tak boleh kawal. Pandemik ni kita tak boleh kawal, tapi kita boleh kawal diri kita. Dengan berfikir yang baik-baik, baca yang baik-baik, ambil tahu yang baik-baik. Kalau tengah bertugas tiba-tiba bosan tengok telefon je, tengok benda yang elok-elok. Tengok cerita lawak-lawak. Pi YouTube banyak komedi. Yang dok pi baca gosip-gosip, yang dok pi ambil tahu benda takut-takut tu buat apa? Buat stres kepala otak. Dah lah situasi ni stres. Bila stres hampa jadi apa? Hampa gemuk. Dah, aku nak pergi concentrate aku punya diva kurus. I hope explain all. Tolong kalau Malaysian Airport, kalau ada yang siapa yang tengah tengok ni, pegawai daripada Airport Berhad, Malaysia Airport Berhad, hanya beri tindakan ataupun saya mohon janganlah buang kerja pula. Janganlah gantung kerja ke apa pula, tapi bagi warning. Mungkin ini kali pertama berlaku pada dia, bagi warning pada dia. Itu je lah kami minta. Still aku tak sebut nama. Adakah aku nak buka aib? Geram pula